Hal saya adalah YB Viral diminta supaya ini nasihat baiklah untuk betul-betul belajar dulu sesuatu ilmu, belajar tentang ekonomi, belajar tentang asas-asas kewangan, menimba ilmu dulu, sebab dia akan menyebabkan anak-anak muda kita nanti terpesong segala ilmu yang dia cuba sampaikan kepada rakyat. Jika pendapatan abang pada hari ini adalah RM1 juta, okey, tapi kamu berhutang RM100,000, okey, berbanding pendapatan kamu RM10 juta, tapi kamu hutang RM300,000. So, dia bukan persoalan sekarang hutang RM300,000 itu lebih banyak daripada RM100,000. Sebab keuntungan abang 10 juta itu lebih banyak daripada 1 juta. Sebenarnya YB Viral takut kepada Rafizi. Sebab kita sebagai pendebat, kita akan tahu debat ni dia sebenarnya tak ada banyak soalan yang kita perlu respon pada setiap masa. YB Rafizi, kenapa nak ajak level-level ulat kerengga ni berdebat? Itu satu tidak perlu. Kerana level menteri begitu ilmiah, begitu berfakta. Rafizi, raja formula. YB Viral ni dia dah termakan taik minyak pas ni. Dia, saya dengar profil dia memang orang hebat. YB Viral ni ada akademik, belajar tinggi. Tapi bila dia dah join PAS ni, wabak penyakit walaun ni dia dah merebak, Shen. Ya, sebab dia orang sendiri pun bercakaran bersama mereka sendiri. So, Shen, kita bercakap tentang Perdana Menteri dia. Bila kita cerita Perdana Menteri Anwar Ibrahim ni baru-baru ni viral, cerita tentang YB Viral mempertikaikan kononnya kerajaan Madani, kerajaan Madanon ini berhutang berapa bilion, 10 bilion yang dibuat sendiri oleh Anwar Ibrahim. Sehingga kan Rafizi mencabar sendiri YB Viral ni untuk berdebat. So, apa kata Shen dalam hal ini? Hal saya adalah YB Viral diminta supaya ini nasihat baiklah untuk betul-betul belajar dulu sesuatu ilmu, belajar tentang ekonomi, belajar tentang asas-asas kewangan, menimba ilmu dulu. Jangan menyerang dengan melulu, sebab dia akan menyebabkan anak-anak muda kita nanti terpesong segala ilmu yang dia cuba sampaikan kepada rakyat. Dalam isu yang berkaitan tentang YB Viral tadi, dia beberapa hari ini dia cuba bangkitkan isu kononnya Perdana Menteri Anwar dah janji dah hutang tak akan bertambah. Hutang sekarang dah 104 bilion untuk tahun 2023. Itulah masalahnya, saya kata. Nasihatkan supaya YB Viral betul-betul perlu untuk belajar asas-asas ekonomi. Sebab dalam hutang negara, dia berbeza dengan hutang persendirian. Kita tidak boleh bergantung kepada nilai hutang itu. Maksudnya nilai, contoh yang dia bagi, Muhyiddin hutang 85 bilion, Anwar hutang 104 bilion. Dia bukan bergantung kepada nilai. Dia bergantung kepada peratusan. Ini memang teori ekonomi. Kalau tidak, dia akan jadi songsang. Itu yang pertama. Yang kedua, YB Viral juga perlu tahu, iaitu pada zaman Muhyiddin, walaupun dia kata, YB Viral kata dia hanya belanja hutang pada ketika itu 85 bilion, Anwar 104 bilion. Dia bukan perbandingan macam tu, Anwar lebih banyak. Sebab pada zaman Muhyiddin, hasil kerajaan persekutuan disebabkan kelemahan kepimpinan Muhyiddin dalam merancangkan ekonomi, hasil kutupannya hanya 233 bilion. Tahun ini, Anwar pula sekarang rasanya sudah 295 bilion. Dia memiliki peningkatan sebanyak 26% tinggi hasil kerajaan yang dia berjaya untuk merancangkan ekonomi negara. Itu yang pertama. Tapi apa yang saya cuba pemudahkan kepada rakyat begitu, bang. Kenapa kita tak boleh katakan kita lihat nilai saja? Contoh, jika pendapatan abang pada hari ini adalah RM1 juta, okey, tapi kamu berhutang RM100,000. Okey, berbanding pendapatan kamu RM10 juta, tapi kamu hutang RM300,000. So, dia bukan persoalan sekarang hutang RM300,000 itu lebih banyak daripada RM100,000. Sebab keuntungan abang 10 juta itu lebih banyak daripada 1 juta. Begitulah dalam isu ini. Muhyiddin dia gagal untuk memajukan ekonomi negara. Hasil kerajaan pada ketika itu 2021 233 bilion saja. Sebab itu dia pinjam 85 bilion. Tapi YB Viral cuba sembunyi fakta. Mengapa Muhyiddin dia hanya pinjam 85, Anwar 104? Selain daripada perbezaan hasil kutipan kerajaan,
Muhyiddin, dia menjara 600 bilion rizab negara, simpanan wang negara. Hush. Yang BN simpankan hampir 2 trilion tu, dia ambil 600 bilion. So dia betul lah, dia hanya hutang 85, tapi dia menjara 600 bilion rizab negara. Yang Anwar pula, yes, 104, itu yang pertama. Tapi yang kedua, pendapatan Anwar lebih, sekitar 295 bilion pada tahun ini, 60% lebih banyak peningkatan berbanding Muhyiddin. Peningkatan ekonomi dan hasil kutipan kerajaan. Tahun depan dijangkakan melebihi 300 bilion. Dan yang ketiga, Anwar tidak pernah sentuh rizab negara. So, mengapa saya kata YB Warrior itu perlu pergi untuk belajar? Sebab saya risau nanti anak-anak muda yang tengok TikTok ni, hutang negara, kita lihat pada angka nilai saja. Dia kena lihat peratusan, kena lihat pada KDNK. Hutang sebenarnya yang paling tepatnya kayu ukur adalah lihat kepada KDNK. Sebab itu, pada zaman Muhyiddin, dia meningkatkan kadar nilai ambang hutang 2 kali. Daripada 55% kepada 60%, daripada 60% kepada 65% KDNK. Anwar kurang daripada 65%. Itu bezanya yang YB Viral perlu tahu. Itu yang pertama. Tapi dalam isu kaitan tentang debat antara YB Rafizi dengan YB Viral pula, dia ada sedikit kontradiksi di sana. Sebab YB Viral menyatakan bahawa dia tidak akan menyertai podcast itu. Sebab yang dia mahu debat, bukan podcast. Cuma pembacaan saya sebenarnya bukan soal podcast ke debat. Saya sememangnya memiliki pengalaman sebagai seorang pendebat lah dekat zaman universiti. Ini pendapat peribadi. Abang juga seorang pendebat. Nanti saya boleh tanya pendapat abang. Podcast lebih susah ataupun debat lebih susah? Bagi pendapat saya sebenarnya YB Viral takut kepada Rafizi. Sebab kita sebagai pendebat, kita akan tahu debat ni dia sebenarnya tak ada banyak soalan yang kita perlu respon pada setiap masa. Setiap saat, tak boleh berfikir. Kalau dah pergi debat, memang boleh buat kajian dah. Memang boleh hafal skrip dah. Kamu bentang 5 minit, tanya satu soalan, bentang 5 minit, tanya satu soalan, bentang 5 minit. Tak susah-susah mana pun. Tapi podcast tu berbeza. Dia live. Soalan itu kalau ada moderator, dia perlu jawab terus. Ini yang saya ramakan YB Viral ini. Dia tidak ada kebolehan atau keberanian untuk berdepan ataupun kebijaksanaan untuk berdepan dengan Rafizi. Dalam soal sesi podcast yang perlu ada soal seksi jawab, question and answer yang berterusan itu, dia tak mampu. Dia perlu debat sebab dia boleh bersedia. Tapi pandangan abang bagaimana pula? Abang sebagai bekas pendebat, abang juga sekarang kini sedang buat podcast. Abang rasanya podcast lebih susah ke debat lagi susah? Bagi saya debat ini lebih sukar kerana dalam podcast mereka berdiskusi, berbincang, tapi debat ini adalah percanggahan idea. Cuma saya kurang bersetuju dengan YB Rafizi, kenapa nak ajak level-level ulat kerengga ni berdebat? Itu satu tidak perlu. Kerana level menteri begitu ilmiah, begitu berfakta. Rafizi raja formula. Saya rasa YB Viral punya argument tentang hutang ratus bilion ini adalah terlalu kacang untuk kita patahkan. Katakan US sendiri adalah negara paling maju. Hutang US adalah berapa ratus trilion. Maksudnya US hutangnya adalah negara paling tinggi di dunia. Tapi US tetap maju. Ekonomi nombor 1 juga. Ekonomi tetap masih nombor 1 mata wang dunia, dolar USD. Jadi lambang berhutang tinggi ini tidak menggambarkan bahawa ekonomi terteruk. Tetapi kemampuan Malaysia membayar hutang itu melambangkan Malaysia ini mampu untuk membangun dengan lebih baik. Itulah saya rasa YB Viral ni dia dah termakan tahi minyak pas ni. Saya dengar profil dia memang orang hebat. YB Viral ni ada akademik, belajar tinggi, tapi bila dia dah join PAS ni, wabak penyakit walaun ni dia dah merebak, Shen. Sebab tu kita tengok PAS ni walaun ni kadang-kadang pelik. Dia punya bos harakah, pengarah harakah, CEO harakah sakit tenan. Hutang pun tak nak bayar sampai orang tu boleh sakit masuk hospital, kan? Jadi saya kira ini adalah satu tindakan yang tak betul. Tapi Shen melihat bagaimana pula?